Dan kita sampai ke muka surat 151 versi Rumi, 159 versi Jawi. Dan telah pun didedahkan kepada kita suatu hadis, hadis tarhib, hadis yang menggerunkan, ya, hadis yang menggerunkan kita tentang kedudukan amalan-amalan kita yang dibawa ke langit oleh malaikat hafazah, tetapi melalui saringan demi saringan. Dan saringan-saringan itu berupa pemeriksaan kalau ada kita membawa bersama amalan itu sifat-sifat mazmumah, sama ada riaknya, takaburnya, hasadnya, sum'ahnya, yang akhirnya menyebabkan implikasi negatifnya ialah amalan-amalan kita akan tidak diangkat ke mercu langit dan ke mercu maknanya Lauh Mahfuz, akhirnya ditolak, ya, akhirnya ditolak balik ke bumi ini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka kata pengarang kita almarhum Syekh Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, yang diterjemahkan oleh Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadawi, Al-Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam, katanya, maka lihatlah pada dirimu, ya, lihatlah pada dirimu. Maksudnya jangan banyak melihat orang, ya, lihatlah pada dirimu. Itulah dia sasaran tasawuf, ya. Sasaran tasawuf ialah melihat pada diri sendiri, ya. Dikatakan dalam hadis, al-kayyisu, ya, man dana nafsahu. Orang yang cerdik ialah orang yang mengkritik dirinya. Sini Cik Ran, regular customer, regular place for you. Cik Azrul, sini kosong. Apa dia tadi? Iaitu al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik, kata hadis Nabi, ialah orang yang mengkritik dirinya. Orang yang mengkritik dirinya, orang yang mengutuk dirinya, ya, orang yang mengkritik dirinya, orang yang mengutuk dirinya. Bukan, ini bermakna bahawa yang tak cerdik ialah dia asyik mengkritik orang lain. Si anu tak kena, si anu tak kena, si anu tak kena, macam dia je yang kena. Macam dia je yang kena, ya tak? Itulah dia ketinggian ilmu tasawuf, untuk mengangkat martabat insan, mengangkat martabat manusia, untuk juga melihat keaiban diri, ya, melihat keaiban diri. Maka lihatlah pada dirimu, timbanglah baik-baik, ya tak? Maknanya sekarang ni kita berada dalam kedudukan yang bagaimana? Bergaul dengan maksiat batin, ya, ataupun bersama dengan ketaatan batin, ikhlas, ridha, sabar, ya tak? Qana'ah, ya. Yang mana lebih penting dan yang mana lebih baik? Kita bergaul dengan orang yang cakap kosong, dengan orang yang gembira dan megah dengan maksiat batin, ataupun kita mengasingkan diri kita, ataupun bersama dengan orang yang sentiasa muhasabah diri, ya. Apakah yang lebih baik? Belajar ilmu yang membawa engkau supaya berhati-hati daripada segala perkara yang membinasakan engkau, yang disebut sebagai muhlikat. Dalam ilmu tasawuf dibahagikan kepada muhlikat, munjiat, ya. Muhlikat, perkara yang membinasakan; munjiat, perkara yang menyelamatkan, ya, perkara yang menyelamatkan, ya. Jadi apakah kita berada dalam keadaan mencari ilmu yang boleh kita berhati-hati daripada perkara yang dapat membinasakan engkau, ya? Lalu engkau sibuk dengan memperbaiki hatimu, bukan nak mencari kesalahan orang lain, bukan nak mengorek-ngorek isi hati orang lain. Dia tu ikhlas tu, tak ikhlas tu. Padahalnya keikhlasan ni sir min asrarillah,
rahsia daripada rahsia-rahsia Allah. Jadi dia masuk dalam kerajaan yang lain, iaitu kerajaan Allah dimasukinya. Yang tahu rahsia hati ni Allah. Dia masuk dalam kerajaan itu. Dia masuk dalam kerajaan Allah. Ya, jangan. Perbaiki hatimu, bangunkan akhiratmu. Usaha dan ikhtiarkan apa yang ada di dunia ini untuk akhirat. Ya, bangunkan akhirat. Bicara kita ada untung akhirat. Ya tak? Fikir kita ada untung untuk akhirat. Sembang kita, perbuatan kita ada untung untuk akhirat. Ya. Ataukah sebaliknya, yang lebih baik itu engkau bergaul dengan orang yang bercakap kosong. Bukanlah lagu Najwa pula, kosong, kosong, kosong. Apa kerja kosong saja? Ya tak? Ini anak-anak muda kita gemar lagu ni. Ya tak? Kedai itu saja pasang, sudahnya habis semua ngapel. Kosong, kosong, kosong. Ya Allah, ya tak? Apa dibuat kosong? Baca Al-Quran. Ya tak? Jadi kita habis masa dengan orang yang bercakap kosong, tak ada faedah akhirat, tak ada membangunkan hati, ya, tidak membangunkan hati, maka engkau mencari ilmu yang menjadikan engkau orang takabur, nak meninggi diri, ya, supaya maknanya tersohor, riak, ya, hasad dengan orang lain yang lebih masyhur, ya, hasad dengan orang lain yang lebih masyhur, cari jalan supaya reputasi, ya, bahasanya reputasi, ya, tak? Reputation orang lain itu dijatuhkan, biar dia mendapat tempat, ya. Ujub dengan diri sendiri, sehingga akhirnya engkau binasa bersama dengan halikin, orang-orang yang binasa. Apa tak binasanya? Amalannya tidak diangkat lantaran terhalang dengan semua takabur, riak, hasad, ujub dan sebagainya. Amalannya tidak sampai ke mercu Lauh Mahfuz. Jadi binasalah. Sebab itu kan dalam doa kita antara lain, ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada amalan yang tidak diangkat, daripada doa yang tidak didengar, daripada mata yang tidak menitiskan airnya, daripada diri yang tak pernah kenyang nafsunya, wa min nafsin la tashba, wa min ainin la tadma, wa min amalin la yurfa, wa min du'ain la yusma, wa min ilmin la yanfa. Minta lindung dengan engkau daripada ilmu yang tidak membawa manfaat. Ada ilmu tapi tak bawa manfaat pada diri. Ilmu tu di satu lembah, dia di lembah yang lain, dia tidak bersama dengan ilmu Allah. Dia ada ilmu tapi dia tidak bersama dengan ilmu tu. Terpisah dan bercanggah antara ilmu dengan amalnya, ya. Maka kita minta lindung dengan Allah. Na'udzubillah, na'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha. Minta lindung daripada hati yang tak takut Allah. Wa min nafsin la tashba, daripada nafsu yang tak pernah kenyang-kenyang, tak pernah puas-puas. Wa min amalin la yurfa, daripada amalan yang tidak diangkat. Wa min du'ain la yusma, dan daripada doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayolah, boleh ulang. Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min amalin la yurfa, wa min du'ain la yusma. Itu kalau tak dapat, kita kena tulis lain lah, ataupun cari sumbernya. Ada, insyaAllah, ya, ada sumbernya, kita boleh dapatkan. Saya rasa ada, dalam ni pun ada, ya, dalam Bidayatul Hidayah ni pun ada, iaitu minta lindung dengan ini semua, ya. Kita dengar bunyi ujungnya sama je, apa maknanya kita tahu, ya. Tapi di situlah kita kena belajar bahasa Arab. Tapi itulah cabarannya belajar bahasa Arab ni, ya tak? Mula-mula ramai. Dia kelas dewasa. Kelas dewasa tinggal 2 se.
Kelas dewasa tinggal 2 se. 2 murid guru se. Mula-mula ramai, judahnya jadi dewasa. Lepas tu 2 se, ya tak? Dua murid guru se, ya tak? Memang tercabar sungguh kelas bahasa Arab ni ya. Tetapi sebenarnya kalau kita hampirkan bahasa Arab tu dengan Al-Quran, kita takkan jauh, kita takkan lari. Kita hampirkan bahasa Arab tu dengan bacaan sembahyang, kita takkan lari. Bahkan kita akan gembira mempelajarinya, ya, sebab kita kaitkan dengan apa yang kita sebut-sebut dalam sembahyang, apa yang kita, maknanya kita kata baca-baca di dalam Al-Quran, ya. Jadi katanya di situ apa, binasa dengan orang-orang yang binasa, halikin. Dan ketahuilah olehmu bahawa 3 perkara ini yang disebut dan disorot oleh pengarang kita Imam Ghazali, hasad, riak, ujub, ini dia fokus, ya, dia fokus. Sebab inilah punca kepada segala penyakit hati. Fi qulubihim marad, ya, dalam hati mereka ada penyakit. Siapa yang selalu disebut fi qulubihim maradun ini? Orang munafik. Kan orang munafik itu hasad. Hasad kepada pengaruh Islam, pengaruh Nabi. Ya, Nabi sampai ke kota Madinah tu, geram. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul geram. Pasal pengaruh dia akan jatuh, kekurangan, tersingkir dengan pengaruh Nabi. Dia ada hasad di situ, ya tak? Dia ada hasad. Dan dia selalu bila buat baik, dia suka riak. Yura'unan nas, ya tak? Bila buat baik je, suka menunjuk-nunjuk pada manusia lain. Itu sifat itu ada pada munafiqin, ya tak? Dan dia ada perasaan ujub, ya. Dia cukup rasa kagum dengan apa yang dia mampu lakukan, ya. Inilah dikatakan sebagai punca kepada segala penyakit hati yang disebut sebagai, maknanya kita kata, dikatakan sebagai fi qulubihim maradun, ya, fazadahumullahu maradun. Ya, auzubillah thumma na'udzubillah. Maka baginya tempat tumbuh yang sama, iaitu hubbud dunya, ya dah, hubbud dunya. Ya, semuanya nanti akan menghasilkan cinta dunia. Dan hubbud dunya itu ra'su kulli khati'ah, ya, hubbud dunya, ra'su tu kepala, ya, ra'su tu asalnya ialah kepala. Sebab itu kepala tu dipanggil rais, ya. Di Malaysia lain sikit, rais yatim. Ya tak? Jadi kalau di Indonesia, kalau di negeri Arab, rais, ya, rais Suria misalnya, ya, rais Jumhur Suria, rais Jumhur Misra Al-Arabiyah. Rais tu Dr. Mursi misalnya, kan, ya, rais iaitu kita kata Bashar Asad, itu rais Bashar Asad, rais Mubarak, begitu. Jadi rais tu ketua, kepala, ra'sun, kepala kepada kejahatan-kejahatan itu ialah kasih dunia. Bila dah kasih dunia, timbullah hasad. Bila dah kasih dunia, timbullah riya, nak tunjuk apa yang dia boleh buat. Timbullah ujub, ya tak? Bila dah ada kasihnya kepada dunia, ya tak? Namun demikian, dunia juga adalah bendang untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah, mazra'ah, kan? Maknanya macam mana pun dunia ini, ke mana kita nak bawa dia? Ya, dunia ni ke mana kita nak bawa dia? Kalau kita nak jadikan dia sebagai pusat pelaburan untuk akhirat, maka berjayalah kita, ya tak? Kalau kita jadikan dia sebagai pusat pelaburan untuk akhirat. Tapi kalau kita jadikan dia untuk dunia, dunia untuk dunia, rosaklah kita. Kalau kita jadikan dunia itu untuk akhirat, maknanya akan berjaya dan beruntunglah kita. Sebab itu kan Tuhan kata, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Ikhtiar dan usahakan apa yang Tuhan bagi kamu daripada dunia ini untuk kebaikan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Ya tak? Cari jalan
Bagaimana apa yang Tuhan bagi? Masa untuk akhirat. Tak? Laburkan masa untuk akhirat. Tenaga, laburkan untuk akhirat. Tak? Pikiran, harta, nyawa. Ya. Maka siapa yang mengambil dunia sekadar yang ia perlukan, ini dipanggil zuhud. Udahlah tu, kata Nabi. Usahlah beria. No. Aku dengan dunia ni pun bukan lama sangat. Macam nyeberang jalan je, kata Nabi. Ya tak? Bila orang nak buat tempat tidur yang sedap untuk Nabi, lalu Nabi kata, mali walid dunya illa ka'abiris sabil. Apalah sangat hubungan aku dengan dunia ini, melainkan seperti orang yang nak menyeberang jalan je. Bukannya lama benar, kata Nabi. Udah tu, tak salah kamu buat beria benar. Itu kalau dapat pegang itu, ya tak? Kita ni gemar cari yang sedap, ada yang selesa, ya tak? Itu yang kadang-kadang lupa akhirat, ya. Lupa akhirat. Bukan senang ni, ya. Bukan senang, ya. Iaitu sekadar yang digunakan untuk sampai ke negeri akhirat. Cukup. Maka dunia yang seperti ini adalah ladang akhirat. Ya, kita tak akan menghabiskan banyak harta kita untuk dunia, bahkan banyak habisnya untuk akhirat. Banyak tenaga kita tak akan habiskan untuk dunia, bahkan untuk akhirat. Banyak harta, banyak masa kita tidak kita habiskan untuk dunia, bahkan banyak untuk akhirat. Ya. Tetapi siapa yang mengambil dunianya hanya semata-mata untuk cari sedap dunia, bahagia di dunia, tak fikir akhirat, dia binasa. Tapi ya, ataupun perbandingan tasawufnya mendalam sungguhlah. Dia kata kita dengan dunia ni macam kita dengan lembu. Tak? Kita dengan dunia ni macam kita dengan lembu. Ada orang katanya mendatangi lembu ni daripada tanduk. Ada orang mendatangi lembu ini daripada ekor. Ada orang mendatangi lembu ini daripada susunya. Ada orang mendatangi lembu ini daripada belakangnya, pelananya. Itu perbandingan yang dibuat oleh ilmu tasawuf lah. Ada yang datang daripada ekor ni, atau apa dilabur? Udah datang dari ekor, bertarik ekor. Itu bertabur lah. Bertabur lah perdananya. Perdana tong. Orang mula berkata perdana tong. Bersembur-sembur lah. Ini binasa. Ini binasa. Ya, dia tak cerdik. Dia tak cerdik. Dia tak cerdik. Dia datangi lembu itu daripada satu sudut yang boleh membawa kepada kekotoran, keburukan, kebinasaan, ya, pencemaran. Dia datangi dunia itu, dia cari yang buruk-buruk daripada dunia tu. Apa dia labun? Ya tak? Dicarinya maksiat, dicarinya kemungkaran, dicarinya mabuk, dicarinya zina, dicarinya pelacuran. Tengok sudahnya apa jadi? Terjelepuk. Ya tak? Jatuh longkang. Ya tak? Atau nalo kera, wanda letak Guinness tau, kan? Sudahnya tidur kat longkang. Ya tak? Tidur kat longkang. Dah habis dia enjoy dengan kasinonya apa semua. Dia dah enjoy dengan orang perempuan apa semua, dia dah minum arak apa semua. Dan penyakit HIV pun ada pada dia. Kemudian sudahnya dia balik mabuk, tidur kat longkang. Ya tak? Jadi ini orang yang mendatangi dunia daripada ekornya. Ada orang mendatangi dunia pula, mendatangi lembu jadi daripada ekornya. Ada yang mendatangi dunia daripada tanduknya. Mendatangi lembu dunia daripada tanduk. Pokoknya tanduk lembu tu. Apa dilabut? Hayung kiri, hayung kanan, hayung kiri, hayung. Kan? Udah ke kanan, udah ke kiri. Ini siapa ni? Ini yang dikatakan yang sangat terakus kuasa. Power at all cost, by hook or by crook. Dia hendak juga kuasa. Apa juga cara. Dia ni gila kuasa. Sebab tanduk tu simbol kepada kuasa. Dia ni, ya Allah, sanggup buy the people and force the people. Ya tak? Beli demo, kemudian paksa demo. Ya tak? Beli demo, paksa demo. Jadi sudahnya, udah, ya, kena ke kanan, kena ke kiri, berkelahi je kerja. Pasal hendakkan tanduk ni tadi, pasal hendakkan takhta ni tadi, hendakkan kedudukan ni tadi.
Ya, tergayung kanan, tergayung kini, ya, siku sana, siku sini. Tak ada yang boleh dianggapnya selamat. Semuanya dianggapnya musuh. Kata dia, dalam soal siasah dan politik ini, hari ni kawan, esok barangkali musuh. Hari ni musuh, esok barangkali kawan. Dia tak ada prinsip. Yang penting bagi dia adalah kuasa. Maka kalau ibaratnya datang ke dunia ni untuk cari kira nak orang kata mabuk kuasa je, sama seperti mendatangi lembu daripada tanduknya. Apa dilabur? Bedok. Kanan, kiri, hayun sana, bergelut. Ya, bergelut begitu. Ya. Ada orang yang mendatangi lembu ini tadi daripada susunya. Ya tak? Diperahnya susunya. Dia ambil manfaatnya daripada dunia ni. Dia tak terlibat dengan kekotoran-kekotoran najis-najis dunia. Dia tak pegang ekor lembu tadi. Dia tak pegang ekor lembu. Dia tak terpalit dalam orang yang rakus kuasa. Orang yang maknanya kita kata yang matlamatnya hanya semata-mata kuasa, lalu lakukan apa juga cara. Ya tak? Walaupun menjahanamkan, walaupun merosakkan, ya, dia tak terlibat yang itu. Dia mencari apa yang boleh membawa manfaat daripada dunia ni tadi. Ibarat lembu tadi, dia kira merah susu. Ya tak? Dia kira merah susu. Dia tak terpalit dengan gila kuasa. Dia tak terpalit dengan mana kotoran-kotoran maksiat dunia daripada ekornya tadi. Ya, dia hanya ambil apa yang membawa manfaat untuk diri dia. Maknanya dia adalah ibarat orang yang mendatangi lembu daripada susunya. Jadi maknanya orang ini adalah orang yang maknanya kita kata menjadikan dunia ini sebagai mazra'ah al-akhirah. Maknanya sebagai orang kata ladang cucuk tanam untuk hasilnya dapat di akhirat. Dan yang keempat tadi, yang datangi lembu itu daripada atas pelananya. Teman susu pun teman tak ada nak kisah. Tanduk lagi lah teman tak siap. Ya tak? Ekor jauh lah, hidup tak ada. Dalam terabak. Teman kira nak naik je kata. Teman kira nak naik je. Teman kira nak naik lembu ni, nak sampai kepada matlamat. Ya tak? Ya, nak sampai kepada matlamatnya, iaitu keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya yang teman pentingkan adalah untuk menjadi hamba-Nya yang diredai dan mencari keredaan Allah. Jadi lembu ni tadi dinaiknya untuk dia sampai kepada matlamat. Udah. Jadi bukan untuk maknanya ada apa-apa kepentingan daripada dunia, tak ada apa-apa kepentingannya daripada dunia ini. Itu maknanya perbandingan-perbandingan yang disebut-sebut dalam kitab-kitab tasawuf. Jadi kitab tasawuf ni banyak perbandingan, ya, banyak perbandingan yang maknanya simbolik lah, ya, yang simbolik, ya tak? Inilah sedikit sebanyak yang kami sebutkan dalam bicara takwa yang zahir sebagai bidayatul hidayah, ya, sebagai permulaan jalan dalam menuju hidayah. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga kemaluan, jaga tangan, jaga kaki, kemudian jagalah hati, jangan kau kotori, ya. Lentera hidup ini. Lentera tu lantern lah. Lantern, ya, maknanya lampu yang menyuluh kehidupan, ya. Tapi Indonesia sebut lentera, ya. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini, ya. Itu maknanya di situlah sebenarnya banyak orang habis untuk jaga badannya, tapi dibiarnya hatinya dengan takaburnya, dengan riaknya, dengan maknanya sum'ahnya, dengan hasad. Ya tak? Jasadnya pantang sakit je, udah berbaring hospital, udah klinik, ya tak? Udah hospital pakar, pantang cuit je, ya tak? Apa je teman ni rasa ni macam udah ke klinik, ya tak? Jadi kalau bab jasad, beria dalam bab hati ni, ya Allah, ya tak? Sebab itu yang mengaji tasawuf pun tak ramai, ya tak? Yang mengaji tasawuf pun tak ramai. Kitab tasawuf pun tak ada di rumah.
Kita tasawuf pun tak ada di rumah. Sebab itulah makanya kita tak boleh pisahkan diri kita daripada pengajian tasawuf. Dan juga maknanya kita kata kitab-kitab tasawuf itu mesti ada di rumah kita. Penguasaan dan perbahasan itu mesti menjadi sebahagian yang penting dalam hidup kita ini, ya. Apabila engkau mencubanya, yang tadi cara nak meninggalkan maksiat zahir dan maksiat batin, engkau akan dapati nafsumu dapat mengikutinya, ya. Engkau akan dapati nafsumu dapat mengikutinya, maka teruskanlah. Ini kan saya buat perbandingan dahulu. Kita dengan nafsu ini dalam tasawuf, dia kata sama seperti kuda dengan tuan. Kalau dilepaskan tali itu, kuda bawa kita. Nafsu dengan kita terop itulah. Kalau kita tak pegang dia, tak jaga dia, tak pelihara dia, tak kawal dia, dia lah bawa kita weh. Itu yang jadi amarah. Sangat-sangat menyuruh, memerintah, bisu dengan kejahatan. Tapi kalau kita kritik dia, kita panggil lawamah, ya tak? Kita kritik dia, kita maknanya menyesal, kita maknanya menegurnya nafsu kita ni. Memang terjebak, maklumlah kita ada kelemahan, tapi kemudian kita kritik diri kita, itu dipanggil lawamah, ya tak? Akhirnya kita dapat kawal dia menjadi mutmainnah, tenang, ya tak? Tenang. Itu sama seperti kenderaan kita tadi, kita pegang tali kuda tu. Kita bawa dia, bukan dia bawa kita. Kalau kita lepas weh, ataupun pegang tak betul. Saya pun naik kuda, pegang tak betul, dia langgarnya tondram. Kamu ni betul kuda. Dah cakap dengan kuda pula tu. Dah cakap dengan kuda. Rupanya kuda ni betul-betul kuda. Iyalah kuda. Takkan kamu tak nampak tondram? Tu tak cara pegang tali tak betul, herut. Jadi kiri kanan tu ada tondram. Di Tasik Titiwangsa lah, Tasik. Itulah mula-mula naik kuda pun, kan? Mula naik kuda, ya tak? Jadi lepas tu tak ada naik dah. Ada sekali, tapi bukan kuda. Di apa nama ni, di selatan, maknanya di utara Syria, ya, di utara Syria, satu perkampungan Kurdi. Tapi itu bukan kuda, naik keldai. Allah, lagi dia teruk. Ngapa? Naik keldai atas batas benda, tak ada tali. Ya Allah, memang pucat lesi dibuatnya. Ngapa? Orang Kurdi ni pandai guna nyakat. Dia mengangkat saya. Dia menyakat, dia nyelopong, bukan. Dia angkatnya saya, letaknya atas keldai. Keldai tu pula atas batas padi ni tadi. Padi sana padi macam padi huma lah, ya, macam padi tak daya sangat. Ada. Lepas tu dia buatlah cara, maknanya cara supaya maknanya keldai tu berlari. Ya, dia buat isyarat gitu-gitu kan. Keldai tu lari, saya atas tu pucat lesi lah, ya Allah. Kalau aku jatuh dah tumpuk kan. Itu dia. Jadi memang kalau tak ada tali pun, setara-tara ada tali pun tak pandai, dia tondram di langgarnya. Jadi kita dengan nafsu terop itulah, ya tak? Maknanya kalau kita gagal kawal dia, jadi dia membawa kepada kebinasaan itu tadi. Jadi dengan sebab itulah, kalau kita kawal dia daripada mutmainnah menjadi mulhimah, ilham yang baik-baik. Daripada yang tenang mendapat mulhimah pula, ya, ilham yang baik-baik. Daripada yang baik-baik, yang mulhimah itu jadilah mardiyah. Ya, jadilah mardiyah. Maknanya kita kata yang diredai, ya tak? Maknanya diri yang diredai, nafsu yang diredai, radiyatan mardiyah, yang reda lagi diredai, ya tak? Itulah exercise hati ni, jiwa ni perlu untuk sampai ke maqam yang radiyatan mardiyah, lalu dipanggil ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji', kembalilah, ya tak, kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya tak? Maka teruskanlah dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin pula. Sebab ini kecil je kitab, nak dibanding dengan Ihya kan. Berapa jilid, ya tak? Supaya engkau sampai kepada bicara takwa yang batin pula.
perincian tentang penyakit-penyakit batin, bagaimana nak ubat, uriaknya, ujub, hasad, dengki dan sebagainya itu, ya. Kemudian setelah itu, apabila hati nuranimu itu telah engkau penuhkan dengan takwa. Perkataan nur, ya, hati nurani, dia daripada nur tu, ya. Ruhani, itu semua bahasa Arab, ya. Ruhani, nurani, sanubari, itu semua bahasa Arab yang menjadi istilah-istilah tasawuf. Bahasa-bahasa Arab yang dipakai dalam ilmu tasawuf, ya, yang dipakai dalam ilmu tasawuf. Jadi sebab itu ada dalam kitab-kitab Arab perkataan sanubari. Kan kita selalu sebut hati sanubari, kan? Hati yang dalam, ya, hati yang di dalam, ya. Itu hati sanubari. Mesti ada nur. Lalu kita kata hati nurani. Ya tak? Hati nurani makna hati yang ada cahayanya, bukan gelap, kereh, tak mau terima hidayah, petunjuk. Allahu akbar. Ya, itu, ya, maknanya hati nurani. Ya Allah, ya Tuhan, ya. Kalau melayan je nafsu, gelaplah hati tu. Ya, kalau berlabur je, kosong je, gelaplah hati tu. Ya, gelaplah hati tu. Kalau makan tak henti-henti, ya, gelaplah hati tu. Itu kan. Jadi banyaklah punca gelap hati ni. Ya, banyaklah punca gelap hati ni. Ya. Jadi dikatakan penuhkan dengan takwa hati. Maka ketika itulah akan terbuka. Itu yang akhirnya dia mendapat, maknanya tajalli. Dia akan mendapat, maknanya kita kata penyerlahan daripada Allah, sehingga akhirnya dapatlah ilmu ladunni daripada Allah. Pak Hamka, dia tak mengaji sampai ke Timur Tengah, ya tak? Dia hanya mengaji di Padang, Sumatera je. Tapi ilmunya luar biasa, ya tak? Ilmunya luar biasa, kerana Allah bagi pada dia, sebab hati yang bersih. Ya, fa ilmullahi nurun. Ya, fa ilmullah itu nurun. Ilmu Allah itu kan cahaya. Fa nurullah la yadkhulu lil 'asi. Sedangkan cahaya Allah tak masuk kepada orang yang durhaka, yang banyak maksiatnya. Itu yang mengaji lama tapi lesho je rasa. Tak tahu apa yang teman tahu. Tak tahu apa yang teman tahu. Itu kan, pasal apa? Pasal cahaya itu tak dapat, ya tak? Cahaya itu tak dapat. Sebab itulah ilmu lain, maklumat lain, ya. Dalam ilmu tasawuf, banyak orang ada maklumat, tapi bukan semua orang yang ada maklumat itu ada ilmu. Zaman kita ni zaman maklumat. Ya tak? Tapi ilmu tu dia sampai ke dalam hati, mempengaruhi peribadi. Itu ilmu. Ada pemaklumat dia hanya sampai di sini je, tak sampai ke hati. Itu maklumat ni sampai ke sini je. Pakar IT, pakar ekonomi, jago sukan dan jutawan, kan? Jago sukan tu pakai sependa. Beda. Beda. Jadi maknanya di situ tak sampai kemari, ya. Kalau yang sampai kemari itu baru hati, barulah ilmu. Dia akan mempengaruhi peribadi. Ketibaan makna, kalau istilah Profesor Syed Naqib Al-Attas, dia kata ketibaan makna yang mempengaruhi jiwa dan peribadi. Ya, itu bahasa, ya, bukan Syed Hussein, Syed Naqib. Ya, Syed Hussein dah tak ada. Syed Naqib, ya, Al-Attas, ya, dia kata begitu. Iaitu ilmu ialah ketibaan makna yang mempengaruhi jiwa dan peribadi. Itulah ilmu, ya tak? Kalau tidak dia sekadar maklumat. Ya, boleh ada maklumatlah saja, tapi tidak mempengaruhi peribadi seseorang. Ya. Itu yang periksanya dapat A. Ada periksanya dapat A, tapi rombang tak dengar. Ya, 7A, 8A. Tapi tak tergerak apa-apa, ya tak? Nihin, ya tak? Tengok orang pergi masjid, mata kering, ya tak? Matikan kering, ya tak? Tak rasa, ya. Tapi 7A tu, 7A, 8A, ya. Itu maklumat, bukan ilmu, ya. Itu hanya maklumat. Jadi dikatakan di situ bahawa apabila hati nuranimu telah engkau penuhkan dengan takwa, maka ketika itulah akan terbuka. Laisa laha min dunillahi kashifah. Kashifah tu kasyaf, membuka yang tertutup.
ya, membuka yang tertutup. Itu yang kita bawa, laisa laha min dunillahi kashifah, laisa laha min dunillahi kashifah. Maknanya dia kashifah, dia angkat yang tertutup. Nur kita yang tertutup itu, hati kita yang tertutup itu dia angkat sehingga mendapat, maknanya yang dikatakan sebagai tajalli, dapat mulhimah, dapat ilham yang baik-baik, dapat ilmu yang tak disangka-sangka, ya tak? Yang kurniaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tengok, ya tak? Tokoh-tokoh aulia, ya, tokoh-tokoh aulia. Nah, jadi terbuka pula bagimu segala hijab antaramu dan antara Tuhan. Divine knowledge, ya tak? Divine intervention, itu kalau bahasanya tak? Divine intervention and divine knowledge, yang tak sangka-sangka datangnya, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada acquired knowledge yang kita cari, dia ada divine knowledge, ya. Akhirnya kita dapat, ya, kita dapat. Terbuka bagimu segala hijab antaramu dengan Tuhanmu, terbuka pula segala cahaya makrifah. Makanya dia itu, maknanya kita kata melihat bukan hanya dengan mata kasar. Makrifah ni melihat dengan mata hati, ya tak? Dia bukan hanya melihat dengan mata kasarnya, tapi segalanya dilihat dengan mata hatinya, dan dia nampak ke hujungnya. Kita baru nampak sikit je, dia dah nampak ke hujung. Ya, orang semua gembira bila turun ayat wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu tengok manusia berduyun-duyun masuk agama Allah, isi borang semua. Ya tak? Tiba-tiba Ibnu Abbas teryoh, apa ni? Ya tak? Orang tanya Ibnu Abbas, orang semua lampau lah seronok. Ngapa? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu tengok manusia masuk ke agama Islam ini berbondong-bondong, berduyun-duyun. Termasuk yang masuk Islam itu ialah Wahsy. Siapa Wahsy? Yang bunuh Sayyidina Hamzah. Termasuk yang masuk Islam itu Hindun. Siapa Hindun? Yang membelah dada Sayyidina Hamzah. Ini bukan ambil kapak belah dada ni, bukan. Ni dah itu lagu, dah. Itu lagu ambil kapak belah dada ratok. Sependok itu, dah. Lagu lama betul, dah. Lagu sekarang mana ada dah. Jadi maknanya Ibnu Abbas melihat dengan pandangan makrifatnya, dia kata dia sedih, dia menangis. Orang semua gembira dengan ayat tu, dia menangis. Dia kata dekat dah, kata dia. Apa yang dekat? Kata dekat dah Rasulullah ni, dekat dah Rasulullah ni. Tak lama dah dengan kitanya, katanya. Itu pandangan makrifat lain, ya dah. Ya, pandangan makrifat lain, ya dah. Dan akan mengalir daripada hatimu pancaran hikmah. Ya. Labun keluarnya tu semua labun-labun yang penuh hikmah, kebijaksanaan. Tak ada labun rato, tak ada labun ranjau, tak ada. Di bahasa lama ni, bahasa ranjau ni bahasa lama. Tak ada labun labun kamu. Tak apa labun. Tak. Bahasa labunnya, bicaranya memang berisi padat. Seronok dengar. Ya tak? Simbol-simbol perlambangannya, isyarat-isyaratnya, ya, cukup. Maknanya kita kata memberi makna. Memberi makna. Jadi pancaran hikmah, dia menjadi orang yang hakim, bijaksana, hukama. Ya tak? Kalau seorang dipanggil hakim, kalau dah ramai hukama. Sebab itu orang kata kata-kata hukama. Kata-kata yang penuh dengan kebijaksanaan, tak ada yang sia-sia. Jika kita cek kita diri kita ni, apa kata-kata kita, ya Allah, ya Tuhan, ya. Jadi setengah orang tu yang keluar daripada dia, ya Allah, semua kata-kata yang cukup, maknanya membawa kebijaksanaan. Dan akan jelaslah bagimu segala rahsia daripada alam yang nampak ni, dipanggil alam al-mulk. Ya, yang dinampak ni dipanggil alam mulk. Bahkan lebih daripada itu, tersingkaplah alam malakut. Yang tak nampak, dia nampak. Yang tak nampak, dia nampak. Dia nampak maknanya di hujung tahun apa yang bakal berlaku. Ya tak? Dengan pandangan nuraninya, ya, disuruh berhati-hati. Sipulan-sipulan itu disuruhnya berhati-hati. Jadi maknanya
Ini pandangan yang kelihatan, yang tidak, yang sebahagiannya tak nampak, dia sudah nampak ya. Alam malakut, dan akan mudahlah bagi mencapai ilmu hakikat yang menjadikan engkau memandang rendah terhadap ilmu-ilmu yang baru-baru ya. Ilmu mengenal Allah itulah ya. Ilmu ma'rifah Allah itulah ilmu yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, itulah ilmu yang memandang tidak yang lain melainkan Allah jualah. Itulah ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenar-benarnya ya, yang tidak ada disebutkan di zaman para sahabat dan para tabi'in ya. Terhadap ilmu-ilmu baru ni, ilmu baru yang kemudian yang tidak ada di zaman sahabah, yang tidak ada di zaman tabi'in ya, maknanya ilmu-ilmu baru yang dibikin oleh manusia. Jadi dia tak pandang itu punya martabat yang tinggi. Martabat yang tinggi ialah ilmu mengenal Tuhan, ilmu yang menghampirkan dirinya kepada Tuhan. Itulah martabat yang tinggi ilmu ya tak? Dia tidak tenggelam, terpengaruh dengan ilmu-ilmu yang kurang, yang martabatnya rendah ya. Dan jika engkau hanya menuntut ilmu qila wa qala, sikit-sikit kau nak berdebat, ya Allah, yang ini Facebook lah, apa lagi? Tak usahlah tenggelam ya tak? Tak usah tenggelam dalam Facebook ya, tak usah tenggelam dalam Facebook. Gemuk berjawab-jawab ya, tak ada sudah ni. Tak ada sudah ni, kita ni nak ngadap Tuhan, nak jawab, jawab dengan Tuhan. Yang kira nak jawab saja dalam Facebook ni kan. Dah tak dengar yang lain, ngadapi itu je kerja. Ya tak? Ilmu perbalahan khilafiyah, maka alangkah besarnya musibahmu, alangkah panjangnya kesusahanmu, alangkah besarnya kehilangan. Ya, udah letih, siang malam mikir nak jawab ya, dihantui oleh serangan demi serangan. Jadi macam mana nak defend, macam mana nak pertahankan diri, terbawa-bawa dalam mimpi, terbawa-bawa dalam tidur. Dimarahnya orang yang dalam Facebook itu, dalam tidur dimarah. Mudah ngigo dah. Kerana itu buatlah apa saja yang engkau kehendaki, kerana dunia yang engkau tuntut dengan menggunakan agama sudah tidak selamat lagi. Orang yang maknanya kita kata hidupnya tenggelam dalam perbalahan khilafiyah, ya Allah, ada. Kadang-kadang bising masalah apa nama ni, lepas bagi salam nak sapu muka ke tak nak sapu muka. Just tengok balik dalam ilmu sembahyang. Ada sunat ab'ad, ada sunat hay'ah, ada rukun fi'li, qawli dan qalbi. Cik tengok ada tak sapu muka? Tak lah. Yang nak bertengkur lama benar sapu muka. Cik teman nak tanya mereka, sapu muka ni sembahyang dah habis ke belum? Udah lah, sebab dah bagi salam. Atau kalau dah habis sapu salam, tak usah kata sapu muka, sapu tingkap pun boleh ke bukan? Ya tak? Kenapa nak bincang sapu muka lama dah? Sapu tingkap pun boleh, sapu rumah pun tak apa ke bukan? Pasal sembahyang dah selesai. Ya Allah, dia mau berkelahi pasal sapu muka ni. Sapu muka. Ngapalah jadi kopi tu tak? Ngapa jadi kopi tu tenggelamnya tak? Jadi orang yang begini, dia main dengan agama tapi sudahnya tak selamat. Ini dia dalam agama ni, ceritanya ni dalam agama. Itu bahaya agama, tapi sudahnya jadi tak selamat lah. Pasal apa? Menggunakan agama untuk maknanya meninggi diri di dunia ya? Untuk meninggi diri di dunia dalam ilmu-ilmu perdebatan dan sebagainya. Ya Allah, ngajak berdebat lo, ya tak? Di masjid itu, di masjid ini. Ya Allah, apa kesudahnya? Ya, apa kesudahnya di situ? Ya tak? Lepas tu lepaskan peluru tu. Bila dia ngajar kan, dia lepaskan pelurunya pada yang tu kan. Orang ni pula ngajar, dia lepaskan peluru. Allah ya. Kita dah baca dah sebelum ini kan, bagaimana orang yang begitu sifatnya ditegur oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi kata, dia ni imam ilmu tasawuf, dia kata, Mika tahun ini ada tak terlibat dalam perang lawan Rom ke lawan Parsi? Syekh Junaid jawab, dia tengoknya orang ni gemuk menyerang maknanya saudaranya sendiri. Lalu Syekh Junaid Al-Baghdadi dia komen dengan komentar yang cukup hikmah, bijaksana. Ini orang yang hakim.
Orang yang dapat pancaran, ya, orang yang dapat pancaran nurani. Lalu dia bertanya bahawa Mika tahun ini terlibat tak di dalam perang melawan Rom ataupun perang melawan Parsi? Itu soalannya. Tidak, katanya. Rom dan Parsi selamat daripada serangan Mika, tapi lidah mereka tak selamat daripada menyerang saudara Mika balik. Ya tak? Cukup tajam dia punya, orang kata, komentarnya, ya. Cukup tajam dia punya cara dia mengirsyadkan, memberikan bimbingan, cara dia memberikan bimbingan. Ini yang dikatakan guru yang mursyid, ya, guru yang mursyid tadi, ya tak? Bagimu, dia kata di situ, tidak selamat lagi bagimu, manakala akhiratmu pula pasti akan hilang daripada. Usahlah, ya tak? Usahlah harap nak selamat di akhirat. Pasal habis gugur amalan-amalan, ya tak? Habis gugur amalan-amalan kerana hasadnya, kerana apa semuanya, maka habislah kamu, tenggelamlah kamu, ya tak? Dalam perdebatan, dan akhirat pun tak dapat apa. Maka sesiapa yang mencari dunia dengan menggunakan agama, ia akan mati. Ya, dianya orang agama, tapi yang dicarinya adalah takabur, yang dicarinya adalah sum'ah, glamour, publicity, yang dicarinya adalah meninggi diri. Apa? Jadi dianya orang agama, akan rugilah dunia akhirat. Dan siapa yang meninggalkan dunia dan memberi penumpuan kepada agama, pasti ia akan untung kedua-duanya sekali. Yang penting bagi teman, macam mana nak usaha, nak ikhtiar supaya dapat mencari keredaan Allah, ya, supaya dapat menginsafkan, memberi petunjuk, ya tak, kepada teman-teman, supaya mereka itu jangan tenggelam dalam dunia dan perdebatannya dan buruannya. Ialah biarlah mereka itu memberikan tumpuan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Biarlah kita bawa mereka kepada tawajjuh yang sebenar. Wajjahtu tu maknanya aku tawajjuhkan diriku. Wajjahtu tu aku. Macam nawaitu, ya tak? Ya amantu. Wajjahtu tu aku. Wajah tu wajah lah. Ya, wajah tu wajhi. Wajah, cakap Arab ni wajah, Melayu ambil dari situlah. Adapun bahasa Melayu muka, kan? Adapun dalam bahasa Melayu muka, tapi muka orang pun muka, sorat pun muka, tembok muka juga. Ada. Tapi bahasa Arabnya wajah tu tawajjuh sebagai simbol kepada fokus dan tumpu, ya tak? Wajah tu wajhi, aku hadapkan diriku ini, fokusku ini kepada Tuhan, bukan kepada makhluk. Tuhan yang lilladzi fataras samawati wal ard, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini asyik, ya, dengan selain Tuhan. Ada asyik dengan aghyar, asyik dengan selain Tuhan, tak ada dengan Tuhan. Ya tak? Asyik dengan selain Tuhan, tak ada dengan Tuhan. Buat apa? Ya tak? Buat kerja-kerja yang Tuhan suruh pun rupanya bukan dengan Tuhan. Sembahyangnya bukan dengan Tuhan, ya tak? Ilmunya bukan dengan Tuhan. Jadi apa kesudahnya, tak? Dan siapa yang meninggalkan dunia dan memberi penumpuan kepada agama, pasti ia akan untung kedua-duanya sekali. Maka inilah kata-kata petunjuk untuk engkau memulakan perjalanan bidayah. Ya tak? Bidayatul hidayah. Allahu akbar. Ya tak? Bidayatul hidayah. Permulaan bagi hidayah, petunjuk perjalanan, ya tak? Pada bermuamalah dengan Allah, macam mana kita bergaul dengan Tuhan? Sangkaan-sangkaan kita, labun-labun kita, baru nyida kain, udah hujan pula. Itu mula-mula tu kita sudah su'al muamalah billah, ya, ma'allah. Kita sudah rosak muamalat kita dengan Tuhan. Teman pasirnya, teman kena pula penyakit ini, teman jaga dah, gula sikit teman makan, ya tak? Teman tak ada, main ni bukan-bukan, dah kena pula. Itu mula-mula tu, ya tak? Mula-mula tu muamalat kita dah tak betul dengan Tuhan lah tu, ya, pergaulan kita dah rosak dengan Tuhan, ya tak?
tunaikanlah segala suruhan, jauhkanlah segala larangan, maka kita ini milik Allah. Allah nak uji apakan daya. Inna lillah. Ya dah, inna lillah. Kita ini kan milik Allah. Sekarang aku akan sebutkan kepada kamu beberapa petunjuk yang dapat engkau jadikan panduan dalam hidupmu di dunia ini bersama dengan Tuhan. Apa caranya kita dengan Tuhan? Ya dah. Bagaimana kita bila nak bergaul dengan Allah, akhlak kita dengan Allah macam mana? Ya tak? Akhlak kita dengan Allah macam mana? Akhlak kita dengan guru macam mana? Akhlak kita dengan ibu bapa macam mana? Ya tak? Dan bersama dengan segala hamba-hamba Allah. Ya, akhlak kita dengan orang tua macam mana? Akhlak kita dengan budak macam mana? Kan dalam ilmu tasawuf, bila tengok budak, jangan hina budak sebab dia belum banyak dosa. Kamu dah banyak. Bila tengok orang tua, jangan hina orang tua sebab dia dah banyak amal, kamu sikit. Jadi tak ada pernah nengok diri sempurna ya. Dalam ilmu tasawuf, kita tak pernah lihat diri kita sempurna. Kita tidak akan sebagaimana yang disebut ar-ra'ahus taghna. Dia merasakan dirinya serba cukup, tak perlu kepada segala yang lain. Tak boleh. Ya tak? Bahagian yang ketiga, adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khaliq ataupun dengan Tuhan dan juga makhluk. Allahu a'lam. Kita berhenti di situ, iaitu bahagian ketiga daripada Bidayatul Hidayah.